لا إله إلا الله. طيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi limpahkan rahmatnya kepada kita. Kita berada pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkatan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan sambung pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang dihuraikan oleh Syekh Al-Alim Allamah Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala, yang menghuraikan Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, yang mana sepatutnya kita adakan pada waktu malam, namun disebabkan Ramadan yang penuh rahmat dan keberkatan ini, yang mana dituntut kita bukan sekadar siang berpuasa tapi malamnya untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dengan solat qiyamnya, dengan tilawatul Qurannya, maka kita pindah majlis pada malam ke siang pada waktu petang ini. Walaupun petang kita agak kepenatan, namun insya-Allah kita dituntut untuk memanfaatkan masa pada bulan Ramadan ini. Pesan guru kami Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizallahu taala, maka bulan Ramadan maka bulan untuk kita berpenat, berletih untuk memenuhi masa-masa dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menuntut ilmu, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, itu juga sebagai satu ketaatan kita dan ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata para ulama, man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Barang siapa yang menuntut kepada kerehatan, yakni kerehatan di akhirat kelak, taraka ar-rahah, maka dia akan meninggalkan kerehatan ketika berada di dunia. Bukan maksud tidak boleh berehat di dunia ini, berehat sekadarnya menurut keperluannya, dengan tidur di malam hari dengan yang sepatutnya, yang secukupnya, dan di siang hari kita sama ada mencari rezeki, menuntut ilmu, maka kita manfaatkan masa-masa itu, maka ia menyebabkan kita keletihan, maka biarlah kita letih di dunia agar kita mendapat kerehatan nanti di akhirat kelak. Itu kata para ulama, man talaba ar-rahah taraka ar-rahah. Barang siapa yang nak menuntut kerehatan di akhirat kelak, maka dia akan meninggalkan kerehatan di dunia ini, maka tidaklah berehat secara berlebih-lebihan. Baik. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan sambung majlis pengajian yang ke-22, iaitu pada satu jenis hadis baru yang berkaitan dengan hadis muttasil, yang mana telah kita bincangkan sebelum ini tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu', hadis maqtu', hadis musnad, dan yang ketujuh kita nak bincangkan tentang hadis muttasil, satu jenis dalam ilmu mustalah dipanggil hadis muttasil. Jadi seperti biasa, sebelum kita meneruskan pembacaan kitab Taqrirat ini, mari sama-sama kita mengulangi hafazan Manzumah Al-Baiquniyah ini daripada awal sehinggalah ke bait yang ke-9 berkaitan dengan hadis muttasil ini. Baik.
Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi wa talamidatihi wa qurra'i kutubihi wa syurah kutubihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhimi naqsamil hadithi 'inda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. Kemudian والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. Baik, terlupa sikit tentang hadis musnad tadi. Kita tertangguh 2 kelas tak dapat diadakan. Baik, jadi insya-Allah itu ke-9 bait nazam yang telah disusun oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu taala bagi menerangkan kepada kita tentang jenis-jenis hadis yang terdapat dalam ilmu mustalah ataupun ilmu ulumil hadis. Baik, telah kita huraikan sebelum ini jenis-jenis hadis yang ke-6 sebelum ini, maka pada petang ini kita akan sambung satu jenis hadis yang disebut sebagai muttasil. Al-hadis al-muttasil. Jadi kalau kita memahami hadis marfu', memahami hadis musnad, sebenarnya sangat senang untuk kita memahami hadis muttasil. Dia masih ingat lagi ke ta'rif hadis marfu' dan juga hadis musnad. Jadi diharapkan para hadirin sekalian yang ada bersama dalam majlis kelas kita pada petang ini masih dapat mengingat kembali ta'rif hadis marfu' yang telah kita huraikan sebelum ini dan juga hadis musnad. Jadi hadis marfu' ni hadis yang mana berkaitan dengan nisbah siapa yang mengungkapkan hadis tersebut, sama ada kepada marfu' itu sahabat kepada Rasulullah, kepada sahabat, dan juga kepada tabi'in kerana dia adanya hadis maqtu' yang hukumnya marfu'. Sama ada dia bersambung sanadnya ataupun tidak bersambung sanadnya, maka itu hadis marfu' yang telah kita bincangkan dalam kelas-kelas sebelum ini. Boleh rujuk kembali video majlis yang lepas. Dan hadis musnad pula kita telah bincang bahawa hadis musnad adalah hadis yang mana hadis yang bersambung sanadnya dan juga marfu' marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hadis marfu', hadis musnad, iaitu hadis yang muttasil dan juga marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maqtu' sanadnya terhenti setakat tabi'in, kalau mauquf setakat sahabat. Baik. Jadi pada petang ini kita akan tengok jenis hadis al-muttasil. Qala an-nazim rahimahullahu taala wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Maksudnya wa ma, dan apa-apa ataupun hadis, dan hadis yang disebabkan mendengarnya setiap perawi ke atas perawi-perawi di atasnya yang yattasil, yang bersambung sanadnya, isnaduhu yattasil isnaduhu, bersambung sanadnya lil Mustafa, kepada Sayyidina Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai fal muttasil. Maka itulah ta'rif bagi hadis muttasil. Baik, mari kita lihat apa kata syarih iaitu Imam Al-Allamah
Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala. Qala asy-syarih rahimahullahu taala wa ma ay wal hadithul ladzi bisam'i ay bisababi sama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu yattasil isnaduhu lil mustafa aw li sahibihi mawqufan alaihi fadzalika huwal muttasil. Baik. Jadi kata syarih rahimahullah wa ma, saya terjemahkan dahulu, yakni apa-apa ataupun hadis yang bermaksud hadis alladhi bisam'i, hadis yang disebabkan mendengarnya kulli rawin, setiap perawi daripada perawi-perawi di atasnya yang bersambung sanadnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bersambung kepada sahabi atau li sahibi ataupun bersambung kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mauqufan alaih, yang mauquf, yang terhenti setakat sanadnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga disebut sebagai fadzalika huwal muttasil, maka ini juga disebut sebagai ta'rif bagi hadis yang muttasil. Baik, mari kita cuba memahami akan lafaz ataupun kalam Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala. Baik. Bila sebut tentang hadis muttasil ini, al-muttasil, alif lam mim ta sad lam, al-muttasil. Dari segi bahasa bermaksud ataupun diambil daripada isim fa'il. Muttasil atau wazan isim fa'il. Kata nama pelaku. Minal ittisal, daripada perkataan ittisal, yang mana al-ittisal bersambung, bersambung, al-ittisal bersambung. Lawannya ialah did al-inqita', maka lawan kepada bersambung ialah terputus. Kalau ada tali, maka tali itu bersambung, ataupun rantai yang bersambung, maka lawannya ialah tali ataupun rantai yang terputus. Baik, itu muttasil ala isim fa'il daripada perkataan al-ittisal yang maksudnya bersambung, yang lawannya ialah al-inqita', yakni terputus. Jadi bila sebut al-muttasil, maka lawannya ialah al-munqati', atau wazan yang sama, isim fa'il muttasil munqati'. Baik, itu ada ittasala, kita bersambung, kita berhubung, ittasil, kita berhubung juga maksud demikian. Baik, jadi kata syarih rahimahullah dalam menghuraikan maksud nazam tadi, wa ma bisam'i, wa ma, dan digunakan wa ma di sini, maka ma di sini ialah hiya mausulah. Ma di sini ialah ma mausulah, ma mausulah sebagai penghubung, sebagai kata penghubung bagi sifatun li mausufin mahdzuf. Maka ma ini ialah mausulah, penghubung kepada sifat bagi mausuf yang penghubung yang merupakan sifat kepada mausuf yang dihazafkan. Ada mausuf yang dihazafkan dalam nazam ini kerana nak meraihkan dia punya wazan dalam nak menghasilkan nazam, iaitu atas bahar rajas. Dia ada dia punya acuan-acuan, maka terpaksa dihazafkan mausuf tersebut, iaitu apa dia? Takdirnya kata para ulama ialah al-hadis. Al-hadis alladhi bisam'i. Jadi dihazafkan, maka diletakkan ma wa ma bisam'i. Ma itu mausulah bagi sifat yang dihazafkan, iaitu hadis. Al-hadis alladhi. Maka takdirnya ialah al-hadis alladhi, itu hadis yang mana bisam'i. Maka nazim meletakkan lafaz bisam'in, qauluhu bisam'in. Maka kata syarih rahimahullahu taala, hadis yang bisababi sama', hadis yang disebabkan mendengarnya, hadis yang berlakunya sama', hadis yang berlaku kerana berlakunya sama' antara perawi dengan perawi-perawi di atasnya, yakni guru-guru mereka.
Maka ba di sini, ba dalam bahasa Arab sangat banyak pembahagiannya, jenis-jenisnya, ada yang menyebut sampai ke 13 jenis ataupun maksud ba di situ. Maka kata para ulama dalam Hasyiah Al-Ajhuri juga menyebutkan, dalam mensyarahkan Manzumah Baiquniyah ini menyebutkan bahawa ba di sini dalam nazam wa ma bi sam'in, di situ ba di situ maka yasih, maka boleh untuk menjadi sababiyah, boleh menjadi ba sababiyah, ba yang bermaksud sebab, penyebab, sebab. Sebagai contoh kita sebut seorang itu mati. Bagaimana seorang itu boleh mati? Kita kata seorang itu mati disebabkan kelaparan. Seorang itu mati disebabkan terkena jangkitan COVID, coronavirus, COVID-19. Maka mata bil ju', mata bi corona, ini mati bisababi al-ju', mati disebabkan kelaparan, mati disebabkan coronavirus. Maka ba di situ bermaksud sababiyah. Baik, jadi dalam konteks nazam tadi, maka nazim mendatangkan wa ma bi sam'i, nak menyatakan bahawa hadis ini hadis yang mana berlaku disebabkan mendengarnya perawi daripada perawi-perawi yang lain. Maka itu maksud nazam ini. Maka ba sini kata syarih mentarjihkan ialah ba sababiyah. Dan juga para ulama ada mengatakan boleh juga yasih, boleh juga untuk ba di situ menjadi ba ma'iyah. Ba ma'iyah menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan. Contohlah kita kata saya pergi ke pasar dengan rakan saya, dengan kawan saya. Maka dengan kawan saya itu menunjukkan ma'iyah, kebersamaan. Saya datang dengan rakan saya. Jitu bi akhi, aku datang bersama dengan saudara saya. Jitu bi Zaidin, saya datang dengan bersama-sama dengan Zaid. Ataupun dalam Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Tahu ada ba di tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan bi 'abdihi, memperjalankan bersama-sama dengan hamba-Nya. Ini bukan nak kata Allah itu ma'iyah sama seperti ma'iyahnya kita pergi bersama dengan rakan kita, tapi maksudnya sini ma'iyah di sini ialah iaitu nikmat Allah Taala mengiringi akan perjalanan baginda Nabi ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj kepada Sidratul Muntaha. Baik. Itu contoh disebut dalam Al-Quran. Dan juga kata para ulama juga boleh menunjukkan kepada ba at-taswir. Ba at-taswir untuk menggambarkan, memperjelaskan akan jenis yang hendak diterangkan itu. Maka disebutkan hadis muttassil ini ialah hadis yang mana hadis yang perlu berlakunya mendengar perawi daripada perawi, ini guru-gurunya sehinggalah sampai ke penghujung sanad. Maka seolah juga boleh menjadi ba'ut taswir. Namun kata syarih, maka beliau mentarjihkan ba di sini ialah ba sababiyah. Maka hadis yang berlaku dengan sebab mendengarnya perawi daripada perawi-perawinya yang lain untuk membezakan dengan jenis-jenis pengriwayatan yang lain. Baik. Namun kata para ulama, walaupun boleh jadi sababiyah, boleh jadi ma'iyah, boleh jadi taswir ba tadi, namun kesemua itu boleh memelihara akan ta'rif hadis muttasil ini berbanding dengan yang bersambung sanad tanpa mendengar. Sebab ada juga sesuatu sanad itu boleh bersambung tanpa melalui pendengaran, tanpa perawi itu mendengar dari hadis daripada gurunya, gurunya dengar daripada gurunya. Boleh juga berlaku sedemikian, iaitu bersambungnya sanad dengan cara ijazah. Jadi ijazah ini, guru kita mengijazahkan kepada kita, maka kita pun mengijazahkan kepada anak murid kita, dan guru kita mendapat ijazah daripada gurunya, maka itu juga adalah bersambung, ittisalus sanad, tetapi bi ghairi sama', tanpa jalan mendengar. Kita hanya diberikan ijazah saja.
Sama ada ijazah umum secara umum, maka mungkin guru kita mengatakan, saya mengijazahkan kepada kamu segala pengriwayatan saya dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Sebagaimana alhamdulillah sewaktu saya di Mesir berkesempatan menghadiri majlis bersama dengan Syekh Allamah Muhammad Awamah hafizahullahu taala. Dan ketika itu beliau datang ke Al-Azhar Syarif di Masjid Jami' Al-Azhar Syarif. Ketika itu kami berada dalam majlis bersama dengan Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani hafizahullahu taala, dan lalu menamatkan kelas beliau lebih awal dan kami menghadiri majlis bersama dengan Syekh Muhammad Awamah. Maka beliau mengijazahkan pengriwayatan beliau dalam Sahih Imam Al-Bukhari, dan beliau mungkin membacakan satu hadis sahaja, selebihnya beliau mengijazahkan. Maka itu juga bersambung sanad, tetapi bukan cara sama', bukan cara mendengar secara langsung daripada guru, tapi kita mendapat ijazah setelah diperkenankan oleh guru untuk meriwayatkan hadis ataupun kitab-kitab tertentu. Baik, jadi sama ada sababiyah, ma'iyah ataupun taswir, tetap dapat memelihara ta'arif hadis muttasil berbeza dengan bersambungnya sanad dengan cara selain daripada mendengar. Jadi dengan sebab qaid sama' itu menguatkan takrif hadis muttasil itu mesti dengan cara dia mendengar daripada gurunya. Baik. Jadi bila sebut tadi hadis muttasil ini ialah ma bisam'in, ma bisam'in, hadis yang mana dengan sebab berlakunya perawi itu mendengar, sama', sam'in, maka disebut sebagai sama'. Maka sama' ini merupakan satu cara. Ini sama' kita mendengar. Kita mendengar dengan telinga lah. Kita ni mendengar dengan telinga. Maka sama' ini, Masya Allah, suatu jalan, suatu tariq, suatu jalan daripada jalan-jalan turuk tahammul. Satu jalan untuk seseorang itu untuk menerima hadis dan juga dalam nak meriwayatkan hadis. Tahammul hadis. Dan kata para ulama, dia ada 8 turuk, 8 jalan dalam nak menerima akan hadis, dalam nak menerima dan juga dalam nak meriwayatkan hadis, ada 8 jalan. Maka sama' ini salah satu jalan daripada 8 jalan tadi, yang mana jalan sama' ini jalan yang paling tinggi, a'laha indal jamahir muhaddisin. Di sisi para ulama hadis, maka tariq, cara tahammul hadis dengan sama' ini, kita mendengar langsung daripada guru kita. Yakni talaqi, bertemu, memang berlakunya pertemuan dengan guru kita. Kita mengenali guru dan guru mengenali kita. Maka itu juga, maka ini adalah cara yang paling tinggi, jalan yang paling tinggi dalam pengriwayatan hadis. Jadi ada 8 jalan itu telah kita sebutkan dalam majlis yang lepas. Ini majlis yang lepas-lepas ketika kita menghuraikan tak silap tentang hadis sahih juga. Kita ada bincang tentang turuk tahammul wa ada, cara untuk nak menerima hadis dan juga cara nak meriwayatkan hadis. Ada 8. Jadi ingat lagi ke semua? Saya sebut sebentar lalu. Maka dia ada yang pertama, sama' min lafzi syekh. Makna anak murid mendengar daripada gurunya akan lafaz hadis ataupun lafaz hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Sama dia dengar bersendirian ataupun dia mendengar bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Juga ada cara tariq al-qiraah, yakni sama ada guru membaca ataupun anak murid membaca di hadapan gurunya, yang disebut sebagai al-ard, al-ardu. Di sisi ulama hadis disebut sebagai al-ard. Baik, itu juga cara tahammul hadis. Makna bukan semata-mata sama' itu mendengar daripada hafazan, maka boleh juga dengan cara membaca, anak murid membaca, maka guru mendengar dan membetulkan kalau ada kesilapan. Ataupun anak murid membaca, yang lain mendengar. Anak murid lain mendengar dan juga guru mendengar, maka itu juga disebut dengan cara qiraah. Kemudian yang ketiga ialah al-ijazah, yakni guru mengijazahkan kepada anak muridnya akan suatu pengriwayatan hadis ataupun kitab. Kemudian dengan cara al-munawalah, munawalah, makna guru memberi kitab kepada anak muridnya itu untuk meriwayatkan.
Demikian juga al-mukatabah, dengan cara menulis. Guru menulis di atas satu risalah mengatakan beliau memberi izin ataupun mungkin tidak memberi izin akan kitab tersebut. Kemudian al-i'lam, memberitahu kepada anak muridnya dalam meriwayatkan hadis tersebut. Al-wasiyah, memberi wasiat kepada anak muridnya untuk diberikan kitab ini kepada si fulan. Ketika dia bermusafir, maka sampaikan kitab ini kepada si fulan, ataupun berikan kitab ini kepada si fulan andai aku telah meninggal. Maka ini juga adalah wasiyah, cara untuk tahammul hadis. Kemudian al-wijadah, dengan cara berjumpa. Seorang itu bertemu dengan suatu kitab yang ditulis oleh seorang ulama dengan riwayatnya, dengan ada sanadnya, maka dia berjumpa dan dia kenali tulisan tangan itu, maka dia bertemu dengan kitab tersebut. Maka dia dipanggil sebagai wijadah. Baik. Jadi yang kita nak bincang lebih detail di sini ialah dalam hadis tadi, ma bisam'in. Hadis yang mana dengan sebab mendengarnya perawi-perawi. Setiap perawi tadi. Maka lafaz sama' tadi merupakan satu jalan yang paling tinggi dalam tahammul hadis, dan juga dalam nak meriwayatkan hadis, dalam nak menyampaikan hadis. Iaitu bagaimana kata para ulama hadis, as-sama' min lafzi syekh bi an yakuna. Ni panggil ba'u taswir juga ni, bi an yakuna syekh. Maknanya sama' daripada lafaz syekh ini dalam mendengar lafaz syekh dalam pengriwayatan hadis ialah dengan cara bagaimana bi an yakuna syekh yaqra al-hadis wa talib yastami', iaitu guru membacakan hadis dan para pelajar mendengar akan hadis tersebut. Para pelajar mendengar akan hadis tersebut. Sama ada guru tadi meriwayatkan hadis melalui hafazannya. Guru itu menghafaz hadis, maka dia membacakan hadis tersebut di hadapan anak-anak muridnya, sama ada seorang ataupun ramai. Daripada hafazan guru tadi, ataupun secara imla, ataupun bukan secara imla. Mana imla, mana guru membaca, anak murid menulis. Itu dipanggil sebagai imla. Baik. Jadi kata para ulama, jumhur para ulama mengatakan jenis cara pengriwayatan dengan cara sama' ini merupakan cara yang paling tinggi, a'la anwa' at-tahammul. Cara yang paling tinggi dalam pengriwayatan hadis di sisi jumhur para muhaddisin salafan wa khalafan. Secara ulama salaf dan juga khalaf, maka mereka mengiktibar dan mengiktiraf tentang sama' ini cara tahammul yang paling tinggi sekali. Baik. Kemudian harus juga untuk mendengar akan hadis-hadis ini dengan cara di sebalik tabir. Yajuzus sama' min wara'il hijab idza urifa sautuh. Kalau dikenali akan suara orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini kata para ulama hadis, maka harus juga kita mendengar walaupun di sebalik tabir. Mungkin tak menatap, tak melihat wajah orang yang membaca hadis, yang meriwayatkan hadis. Namun kita berada mungkin di sebalik tabir ataupun di sebalik dinding, tak nampak, tapi kita mendengar, kita kenal, oh ini suara si fulan, ini suara syekh sekian. Maka kita mengenali suara tersebut, maka kata para ulama hadis, yajuz, harus untuk mendengar walaupun di sebalik hijab. Di sebalik tabir ataupun di sebalik dinding, tapi kita kenal siapakah suara tersebut. Apa hujahnya di sini? Kata para ulama hadis, maka ini sabit kerana baginda Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat Nabi, kaum muslimin ketika itu, untuk berpegang kepada ketika mendengar suara Ibnu Ummi Maktum, suara muazzin Ibnu Ummi Maktum yang akan melaungkan azan, ketika mana Maktum fi siyam, ketika masa bulan puasa. Maka bila azan saja suara Ibnu Ummi Maktum, maka sudah pun dikenali masuknya waktu untuk
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ada dua orang muazzin, iaitu Sayyidina Bilal dan juga Sayyidina Abdullah ibnu Maktum tadi. Kalau tak silap, suara Ibnu Maktum ni untuk masuknya waktu subuh. Sayyidina Bilal untuk ketika berbuka puasa. Iaitu inna bilalan yu'adzin bil-lail. Iaitu Sayyidina Bilal mengalungkan azan ketika malam, maksudnya waktu maghrib, maka Sayyidina Bilal akan melaungkan azan. Fakulu washrabu. Maka makan dan minumlah hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sehinggalah diseru laungan azan oleh Ibnu Ummi Maktum menunjukkan waktu subuh telah masuk, maka kenalah imsak, kenalah berpuasa ketika itu. Jadi maka ketika itu orang Islam tidaklah mendengar itu, mereka mendengar di rumah, bukan mendengar secara langsung, mendengar di rumah-rumah masing-masing, tapi mereka mengecam, mengenali akan suara tersebut, ini adalah suara Bilal, Bilal bin Rabah. Maka setelah pun masuk waktu maghrib, makanlah. Dengar suara Abdullah bin Maktum, jelas ini sudah pun masuk waktu subuh, nak masuk waktu subuh. Baik, jadi kita ni bila buka ni asal azan maghrib memang kita buka lah, kan, azan. Tapi pastikan tengok waktu lah. Jangan tersalah tengok waktu. Azan asar kita dah berbuka puasa. Jadi pastikan tengok pada waktu maghrib, maka di azan, maka telah pun masuknya waktu berbuka puasa. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun seseorang itu tidak berada di hadapan kita, berada di masjid, berada di sebalik tabir, kita tak mendengarnya, tidak melihatnya, tetapi ini ghaib di depan kita, tapi kita mendengar dan kita mengenali suara tersebut. Maka ini dalil dan hujah, kata para ulama hadis, boleh kita mendengar pengriwayatan suatu hadis daripada suatu perawi yang mana kita berada di sebalik tabir, namun kita juga mengenali suara tersebut, maka sabit sama juga di situ. Dan demikian juga kata para ulama hadis, bagaimana para sahabat Nabi dan juga tabi'in, para sahabat dan juga para tabi'in, mereka meriwayatkan daripada ummahatil mu'minin, meriwayatkan daripada isteri-isteri baginda Nabi SAW min wara'il hijab, di sebalik hijab. Mereka mendengar riwayat hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah berada di sebalik tabir, maka mereka mengambil riwayat daripada Sayyidah Aisyah bertanya tentang sesuatu perihal baginda Nabi, maka mereka berada di sebalik tabir dan mereka mendengar itu betul suara Sayyidah Aisyah. Maka sabit juga langsung berlakunya perawi itu mendengar daripada perawi yang lain yang di atasnya, yakni gurunya. Baik. Apakah sirah yang digunakan dalam pengriwayatan hadis yang muttasil, yang berlaku sama' ini? Maka sirah yang digunakan oleh para ulama hadis dalam nak menzahirkan cara tahammulnya ialah dengan menggunakan lafaz sami'tu. Kalau kita buka kitab hadis riwayah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, maka kita akan jumpa akan lafaz-lafaz seperti ini, iaitu sami'tu. Berkata Imam Al-Bukhari qal sami'tu, aku mendengar. Au sami'na, kami mendengar. Tadi sami'tu, aku mendengar. Au sami'na, kami mendengar. Ataupun kita akan jumpa lafaz sirah yang digunakan oleh para ulama hadis, haddatsani. Haddatsani, yang telah diceritakan kepada aku. Haddatsani, telah diceritakan ataupun ditahdiskan, telah dimaklumkan, telah ditahdiskan, telah diceritakan, telah dikhabarkan juga kepada kami. Ataupun akhbarani, akhbarani atau akhbarana, telah dikhabarkan kepada kami. Lebih kurang sama, diceritakan kepada kami, dikhabarkan, dimaklumkan kepada kami. Sama'an minhu, maka diqaidkan lafaz sama'an minhu, akhbarani sama'an minhu, ataupun akhbarana sama'an minhu, ataupun amba'ani atau amba'ana sama'an minhu. Maka diqaidkan
sama'an tadi dengan akhbarana dengan amba'ana. Maka ini lafaz yang biasa digunakan oleh para ulama hadis dalam pengriwayatan untuk menunjukkan hadis tadi memang betul-betul perawi tadi mendengar secara langsung daripada gurunya, daripada perawi yang di atasnya, mimman fauqahu ataupun gurunya. Baik. Namun kata para ulama hadis, bagaimana kalau perawi hadis itu mengitlakkan, menggunakan secara umum saja lafaz ikhbar dan juga imba tadi, akhbarani, akhbarana ataupun amba'ani, amba'ana, tanpa diqaidkan, tanpa diikat dengan qaid sama'an minhu, mendengar, telah diceritakan kepada kami secara pendengaran daripadanya, tak diletakkan sama'an minhu tadi. Bagaimana perbahasan para ulama hadis? Kata para ulama, sebahagian para ulama hadis yujiz, membenarkan penggunaan lafaz ikhbar dan imba, akhbarana ataupun amba'ana tadi secara mutlak, akhbarani saja tanpa dikaitkan dengan sama'an minhu tadi. Sebahagian lagi pula mengatakan la yujiz, maka tidak diharuskan sedemikian. Kenapa? Di sana ada beberapa hujah-hujah yang disebutkan oleh para ulama hadis. Antara yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, muarrikh dan juga seorang ulama juga yang mengarang kitab hadis. Beliau menyebutkan mengarang kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, mengarang kitab Al-Jami' li Adabi Syekh was-Sami'. Maka beliau menyebutkan arfa'ul ibarat sami'at. Ibarah lafaz yang paling tinggi untuk menunjukkan seorang perawi itu mendengar daripada gurunya itu ialah sami'at. Kemudian haddathana, kemudian lafaz haddathana, kemudian lafaz haddathani. Ini menurut pandangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ketika itu masih lagi berlakunya proses pengembangan ilmu mustalah hadis. Maka ini menurut istilah beliau, maka sami' tu paling tinggi, yang kedua haddathana, yang ketiga ialah haddathani. Kenapa kata para ulama, kenapa beliau berpandangan sedemikian? Kerana tidak ada seorang pun akan menggunakan, ini tidak ada seorang pun di kalangan para ulama hadis yang akan menggunakan lafaz sami' tu untuk menunjukkan dia meriwayatkan secara ijazah ataupun kitabah. Sami'tu ini kebanyakan para ulama hadis memang akan menggunakan takbir untuk menunjukkan memang betul dia mendengar daripada gurunya, sami'tu. Dan takkan ada pun ulama hadis yang menggunakan sami'tu untuk menunjukkan dia meriwayatkan secara ijazah ataupun mukatabah tadi, daripada gurunya. Baik. Dan bagaimana faedah kata para ulama hadis? Kata Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wasit fi Ulumil Hadis, ilmu mustalah, maka beliau menjelaskan bagaimana para ulama hadis begitu terperinci dalam penggunaan istilah-istilah sirah-sirah tahammul dan juga ada ini. Maka ini nak menunjukkan betapa para ulama hadis begitu itqan, begitu bersungguh-sungguh berusaha untuk nak membezakan lafaz-lafaz yang digunakan antara satu sama lain. Bila disebut sami'tu wa haddathani, aku mendengar ataupun haddathani, telah diceritakan, telah dikhabarkan, telah ditahdithkan kepada kami. Sekiranya perawi itu wahdah, sekiranya dia bersendirian. Sekiranya dia bersendirian mendengar daripada gurunya, maka dia akan menggunakan lafaz sami'tu wa haddathani. Namun kalau lafaz sami'na wa haddathana, maka para ulama hadis akan menggunakan sirah haddathana. Sami'na ini kalau di sana ada bersama-sama dengan perawi-perawi yang lain, bersama dengan anak murid yang lain, maka akan menggunakan sami'na dan juga haddathana. Dan kata Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala, sekiranya perawi itu syak, mana syak, adakah dia mendengar secara bersendirian ataupun dia mendengar bersama-sama dengan orang lain, dengan perawi-perawi yang lain.
dengan anak murid yang lain, yang ramai. Aku mendengar hadis ini seorang ke dengar ramai, maka perawi itu syak. Maka kalau dia syak, kata para ulama, maka memadai dengan menggunakan sirah haddathani. Haddathani. Telah diceritakan kepada aku. Kalau dia syak, adakah dia mendengar bersendirian ataupun bersama-sama dengan perawi-perawi yang lain. Kenapa? Sebab li'annal asla adamul ghair. Kerana asal sesuatu itu tidak ada orang lain. Maka dia bersendirian. Itu satu pandangan. Dan juga ada pandangan para muhaddisin mengatakan sebaliknya. Waqila al-aks. Maknanya kalau dia syak, riwayat seorang ke riwayat secara beramai-ramai, maka dia menggunakan sirah haddathana. Haddathana. Maknanya dia syak dengar seorang ataupun dengar ramai, maka dia menggunakan haddathana. Itu juga pendapat sebahagian para ulama hadis. Kalau menggunakan lafaz haddathani ini untuk menunjukkan isy'ar bi annahu qasadahu bitahdits. Kerana menggunakan lafaz haddathani ini telah diceritakan kepada aku, ini menunjukkan bahawa qasad memang untuk tahdits, untuk meriwayatkan hadis kepada seorang perawi itu. Berbeza dengan haddathana. Berbeza dengan haddathana ini, maka dia mungkin barangkali guru itu mungkin tidak berniat untuk meriwayatkan hadis, untuk nak tahdis, tapi mungkin sekadar untuk untuk nak menceritakan, mengkhabarkan saja, bukan untuk nak mentahdiskan riwayat hadis. Itu sebahagian pendapat para ulama hadis, yang mana kata Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan yadullu ala diqqatil muhaddisin fi tafarruqatihim bainal alfaz. Ini menunjukkan ketelitian dan terperincinya para muhaddisin dalam nak membezakan lafaz-lafaz yang digunakan oleh mereka dalam pengriwayatan. Maka teliti dan sangat prihatin terhadap lafaz-lafaz yang digunakan. Bukan sebarangan para muhaddisin ini menggunakan lafaz-lafaz pengriwayatan tersebut. Maka ini mengajarkan kita untuk amanah terhadap sesuatu yang kita lakukan. Meletakkan sesuatu itu pada haknya. Demikian dalam ilmu tajwid kan. Kita diajar ilmu tajwid inilah meletakkan hak. I'ta'ul huruf haqquha wa mustahaqquha kan. Meletakkan huruf itu hak dia dan sesuatu yang mustahak bagi dia. Maka itu mengajar kita amanah dengan sesuatu. Kalau diberikan sebarang tugasan, maka kita cuba melakukan sesuatu itu dengan penuh amanah, dengan cara yang terbaik sekali. Bukan cincai. Bukan buat dengan sambil lewa. Kita berpuasa bukan sekadar hanya untuk menahan diri daripada lapar dan minum sahaja, tapi kita cuba untuk menunaikan amanah berpuasa ini dengan amanah yang sempurna. Puasa yang sempurna, yang mencapai maqam khawasul khawas, yang mungkin susah, tapi kita cuba sama-sama untuk mendidik hati kita, jasmani kita, rohani kita untuk menyempurnakan ibadah puasa ini. Baik. Jadi lafaz sami'tu ini jarang digunakan. Itu sedikit faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala. Baik, berbalik kepada lafaz sami'tu ini, maka sami'tu ini tidak digunakan dalam ijazah dan juga mukatabah, dan juga tidak digunakan dalam pengriwayatan hadis oleh perawi yang melakukan tadlis, yang melakukan kesamaran dalam pengriwayatannya. Berbeza dengan haddatsana. Jadi barangkali haddatsana juga digunakan oleh para perawi yang melakukan tadlis, kesamaran dalam pengriwayatan sanad hadis. Maka dan sebahagian para ulama hadis juga mengatakan lafaz haddatsana ini digunakan dalam juga ijazah. Digunakan dalam ijazah. Dan demikian juga akhbarana dan juga amba'ana. Jadi ini memang ada perbezaan pendapat para ulama. Namun kata Syekh Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala, maka pandangan tadi yang mengatakan bahawa
lafaz tadi ni, haddatsana, akhbarana, anba'ana tadi ni, maka ini digunakan sebelum mana tersebarnya pengkhususan oleh para ulama hadis untuk menggunakan akhbarana pada bacaan qiraah, cara bacaan qiraah ke atas syekh, dan juga anba'ana digunakan dalam pengijazahan. Namun sebagian para ulama hadis jumhurnya mengatakan boleh digunakan sama itu menggunakan sirah anba'ana, akhbarana, haddatsana dan juga sami'tu. Sebab itulah Ibnu Salah dia berpandangan sebaliknya. Beliau berpandangan berbeza dengan pandangan daripada Khatib Al-Baghdadi. Beliau berpandangan haddatsana, akhbarana itu lebih arfa' daripada yang lain. Berbeza dengan sami'tu. Jadi ada khilaf ulama. Kalau Khatib Baghdadi mengatakan sami'tu yang paling tinggi, tapi Ibnu Salah mengatakan haddatsana dan juga akhbarana. Maka ini perbezaan pendapat berdasarkan teori yang mana bergantung kepada iktibar para ulama dalam nak mentakbirkan kenapa sami'tu tu lebih tinggi, sebab memang itu cara dia mendengar. Maka haddatsana itu boleh digunakan dalam bab ijazah dan juga bab jalan qiraah dan sebagainya. Tetapi Ibnu Salah mengatakan sebaliknya. Mengatakan haddatsana dengan akhbarana ini memang untuk tahdits, untuk menyatakan pengriwayatan hadis. Adapun sami'tu itu belum tentu untuk berlakunya tahdits. Itu menurut pandangan Imam Ibnu Salah. Ini nak katanya memang dalam ilmu mustalah ini ada perbezaan pendapat para ulama-ulama hadis terhadap sesuatu istilah. Namun secara jumhur para ulama hadis maka menggunakan sirah sami'tu, haddatsana, anba'ana, akhbarana dalam pengriwayatan. Cuma tadi dikaitkan dengan sama'an. Secara samaan, secara mendengar. Dan kalau nak didatang secara mutlak pun boleh, kata para ulama hadis. Sebagian ulama hadis mengharuskan untuk menggunakan lafaz anba'ana, akhbarana secara mutlak untuk menunjukkan dia mendengar daripada gurunya. Ini boleh dilihat dalam sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari maka digunakan lafaz akhbarana, anba'ana secara mutlak tanpa dikaitkan dengan lafaz sama'an minhu. Maka ini jelas bahawa Imam Bukhari menggunakan lafaz secara mutlak ikhbar dan juga imba untuk menunjukkan hadis tersebut dia mendengar daripada guru yang secara langsung. Namun selepas itu maka para ulama menggunakan akhbarana tadi untuk menunjukkan cara qiraah, manakala anba'ana untuk cara ijazah. Baik, kemudian kata lagi syarih rahimahullah taala tadi, dia kata wa ma bi sam'i kulli rawin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil. Baik, jadi di sini kata para ulama wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu, ini di sini adanya taqdim dan ta'khir dalam nazam ini. Adanya takdim dan tak ada sesuatu yang dikemudiankan dan yang sepatutnya didahulukan tapi dikemudiankan, yang sepatutnya dikemudiankan didatangkan awal. Ini dipanggil takdim wa ta'khir. Dan dihazafkan takdirnya, dihazafkan takdirnya. Baik, apa yang sepatutnya ta'rif bagi hadis muttasil ini? Kalau nazim disebut wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu. Maka dia mentakdimkan bisam'i kulli rawin, kemudian baru yattasil isnaduhu. Maka kata Al-Dimyati rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiah Al-Juhuri menyebutkan hadis alladhi yattasilu isnaduhu, maka ni dahulukan. Sepatutnya yang didahulukan ialah al-hadis alladhi yattasilu isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya. Hadis yang bersambung sanadnya bisam'i kulli rawin. Barulah didatangkan bisam'i, hadis yang bersambung sanadnya dengan sebab perawi itu mendengar daripada perawi-perawinya yang lain. Bisam'i kulli rawin min ruwatihi bi an kana kullun minhum qad sami'ahu mimman fawqahu hatta intaha al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa al-hadithul muttasil. Jadi
kata Ad-Dimyati rahimahullahu taala dalam syarahnya itu menyatakan bahawa yang sepatutnya ialah didatangkan hadis yang bersambung sanadnya dengan sebab mendengarnya setiap perawi daripada perawi-perawi yang lain dengan cara setiap perawi itu memang mendengar daripada perawi di atas mereka sehinggalah bersambung, sehinggalah berakhir, sehinggalah sampai hatta intaha, sehingga sampai kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itulah takdir dan takhir, dan takdirnya itulah maksud wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Maka itulah takrif bagi hadis yang muttasil yang digunakan oleh para ulama hadis. Maka hadis yang bersambung sanadnya dengan cara setiap perawi mendengar daripada gurunya sehinggalah ke penghujung sampai kepada baginda Nabi, itu dipanggil sebagai hadis yang muttasil. Baik. Jadi kata syarih rahimahullahu taala, yattasil isnaduhu lil Mustafa, bersambung sanadnya kepada al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam au li sahibi. Baik. Lafaz al-Mustafa dalam nazam tadi bukanlah qaid, dia bukanlah syarat mesti sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi dia adalah suatu untuk menunjukkan sanad di penghujung sampai ke Mustafa, dan dijelaskan oleh syarih au li sahibihi, ataupun bersambung sehinggalah sahabat Nabi yang mauquf alaihi, yang dimauqufkan, yang dihentikan sanadnya ke atas sahabat Nabi, maka dikatakan oleh syarih rahimahullahu taala fadzalika huwal muttasil, ini jugalah adalah hadis muttasil. Jadi lafaz isnaduhu lil Mustafa, Mustafa itu bukanlah qaid dalam takrif, itu sebagai satu contoh yang didatangkan oleh nazim, maka dia adalah muttasil. Maka ini dihuraikan oleh syarih sebab hadis-hadis yang terhenti setakat sahabat Nabi mauquf, yang bersambung sanadnya sampai sahabat Nabi juga dipanggil sebagai muttasil, sebagai hadis yang muttasil. Baik, sebab itu disebutkan di sini bahawa Syekh Abu Ghuddah rahimahullahu taala mendatangkan istidrak pada nazim ini dengan lafaz wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Maka ditukar lafaz Mustafa kepada muntaha untuk lebih difahami oleh masyarakat muasarah zaman kita hari inilah. Sebab bimbang kita hari ini barangkali ada kita tidak memahami bahasa Arab dengan baik, maka kita faham hadis yang bersambung setakat berlakunya pendengaran daripada perawi sehingga sampai kepada Nabi itu adalah muttasil. Kalau setakat sahabat tak dipanggil muttasil, tidak. Maka sebab itulah dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, maka beliau mendatangkan istidrak. Maka yang sebaiknya kalau digunakan isnaduhu lil muntaha, sanad yang berakhir, yang bersambung. Dikatakan wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil, itu hadis yang berlaku pendengaran daripada perawinya, setiap perawi sehingga berakhir ke penghujung sanad itu, maka itulah muttasil. Maka disebut muntaha termasuknya hadis yang berakhir pada sanad pada Rasulullah dan juga kepada sahabat Nabi, itu mauquf, juga disebut sebagai muttasil. Baik. Jadi hadis yang muttasil hadis yang bersambung sanadnya daripada awal, daripada mukharrij ataupun mukhrij sehinggalah sampai kepada penghujungnya, sama ada pada Nabi ataupun kepada para sahabat Nabi ataupun juga kepada para tabi'in. Sebab sebahagian para ulama juga mengatakan hadis yang maqtu' kalau dia muttasil, maka dia muttasil maqtu'. Dia muttasil tapi maqtu' setakat tabi'in sahaja. Baik. Jadi sebab itulah disebutkan di sini wa yuqalu lahu, kata syarih rahimahullahu taala, wa yuqalu lahu aidan al-mausulu wal muttasil. Dinyatakan juga nama bagi hadis muttasil ini ialah
mausul, hadis mausul juga, ataupun muttasil. Ada fak wal hamz di situ. Kata para ulama dalam kitab Durarul Bahiyah Syarah Manzumah Baiquniyah ini disebutkan, dinaqalkan oleh Imam Baihaqi daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Syafi'i menggunakan lafaz mausul, muttasil sebagai lafaz mausul, dan juga muttasil. Maka digunakan dalam ibarah Imam Syafi'i dalam kitab Beliau menggunakan hadis muttasil dengan nama mausul dan juga nama al-muttasil. Baik. Baik. Jadi itu disebutkan nama lain bagi muttasil ialah mausul dan juga muttasil. Kalau dalam kitab itu kita boleh buka pada tempat ibarah muttasil itu pada masalah al-janin. Masalah al-janin pada dalam kitab Jadi mungkin kita boleh rujuk nanti. Maka digunakan lafaz al-mu'tasil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang ini dinaqalkan oleh Imam Baihaqi. Mu'tasil, dia ada al-fak wal hamz itu. Asalnya muttasil, ta, mim, ta, sa, lam, tetapi dia adanya fak dan juga hamz. Fak ni iaitu waw, dia adanya hamzah di atas, maka digunakan mu'tasil berbanding dengan muttasil ataupun mausul. Digunakan juga bagi nama muttasil ialah mausul dan juga muttasil oleh para ulama. Dan dinyatakan oleh Ibnu Salah dalam muqaddimahnya, di sana Imam Iraqi mendatangkan dalam alfiyahnya, wa in tasil bi sanadin manqula fasammihi muttasilan mausula. Maka lafaz mausul bagi hadis muttasil maka juga disebutkan oleh Imam Iraqi, itu sekiranya bersambung sanadnya secara mangkul, maka dinaqalkan secara naqal, maka dinamakan juga muttasilan itu sebagai mausula. Fasammihi muttasilan mausula. Dan kalau lafaz muttasil tadi, maka disebutkan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar, maka dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam mazhab kita. Baik. Jadi tak ada masalah lah. Soal nama itu ada pelbagai, tapi ia menunjukkan kepada makna yang satu, hadis yang mana bersambung sanadnya daripada awal sehinggalah ke penghujungnya, sama ada berhenti setakat sahabat ataupun kepada Nabi ataupun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata syarih rahimahullahu taala, fadakhala al-marfu'u. Kata syarih rahimahullahu taala, fadakhala al-marfu'u kamalikin an nafi'in an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bila masuk hadis muttasil, maka dalam hadis muttasil ini juga boleh berlakunya muttasil yang marfu'. Hadis muttasil yang marfu', sebagai contoh didatangkan oleh syarih rahimahullah seperti sanad Imam Malik yang mengambil daripada Nafi' kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ambil daripada Nabi SAW. Maka ini dipanggil marfu'. Hadis muttasil marfu' sebab dia berakhir kepada baginda Nabi SAW, dinisbahkan kepada baginda Nabi. Dan hadis muttasil boleh juga masuk padanya hadis muttasil mauquf. Hadis muttasil mauquf seperti contoh sanad Malik an Nafi' an Ibni Umar. Digugurkan sanad, dalam sanad tadi ialah Nabi SAW, maka daripada Malik ambil daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ialah sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Umar. Maka ini dipanggil muttasil, tetapi muttasil yang mauquf, yang terhenti setakat sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana juga ada perbahasan, boleh tak boleh disebut sebagai muttasil maqtu', muttasil yang terhenti setakat tabi'in.
Baik. Di sana pendapat para ulama, jumhur para ulama hadis mengatakan memang boleh disebut sebagai muttasil yang maqtu'. Maka ini dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan diikuti oleh Imam Ibnu Jama'ah. Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kittani, wafat tahun 733 Hijrah. Beliau ada mengarang kitab mustalah hadis Al-Manhalur Rawi fi Hadithin Nabawi, fil Hadithin Nabawi. Itu dalam kitab dan beliau juga itu adalah kitab dalam ilmu, beliau meringkaskan kitab Ulumul Hadis Imam Ibnu Kathir. Minta maaf, beliau meringkaskan kitab Ulumul Hadis bagi Ibnu Salah dengan menamakan Manhalur Rawi fil Hadithin Nabawi. Jadi ini dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga Badruddin Ibnu Jama'ah bahawa boleh disebut hadis muttasil maqtu' yang mana sanad itu bersambung sehingga sampai kepada tabi'in. Namun sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa hadis muttasil ini hanya dinisbahkan kepada marfu' dan juga mauquf sahaja. Tabi'in tidak disebut sebagai muttasil maqtu', yang mana boleh disebut, namun dia disebut sebagai muttasil ila Sa'id ibn al-Musayyab, muttasil ila Zuhri. Maka itu menurut pendapat Ibnu Salah yang sedemikian. Namun kebanyakan para ulama hadis mengatakan boleh juga untuk menyebut muttasil bagi maqtu', hadis maqtu' yang muttasil, maka boleh disebut sebagai muttasil maqtu'. Baik. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa kharaja, dengan ta'rif tadi, dengan ta'rif hadis muttasil ila hadis yang ittasala, yattasilu isnadu, yang bersambung sanadnya, bisam'i kulli rawin, dengan sebab perawi itu mendengar daripada perawi-perawi yang lain. Ini mendengar daripada guru-gurunya, daripada awal sehinggalah ke penghujungnya, maka dengan syarat tadi, wa kharaja bi qaidil ittisal, dengan qaid ittisal ini maka mengeluarkan beberapa jenis hadis-hadis yang lain. Maknanya hadis ini tidak termasuk dalam jenis hadis muttasil. Apa dia? Hadis mursal terkeluar daripada hadis muttasil, sebab hadis mursal berlakunya keguguran perawi di kalangan sahabat Nabi, sebab tabi'in menyandarkan terus kepada Rasulullah, dipanggil mursal. Maka terkeluarlah hadis mursal daripada hadis muttasil, dia tidak bersambung sebab tabi'in terus mengangkat sanad itu kepada Rasulullah. Maka mursal tidak termasuk dalam hadis muttasil. Munqati', hadis munqati' terputus, gugurnya seorang perawi dalam sanad tadi, maka bila gugur saja maka tidak bersambung, maka terkeluarlah daripada hadis jenis hadis muttasil. Hadis mu'allaq juga terkeluar daripada hadis muttasil kerana berlakunya keguguran perawi ataupun dihazafkan perawi daripada awal sanad sehinggalah ke penghujung sanad. Itu panggil hadis mu'allaq. Maksudnya dihazafkan pada awal sanad sehingga pertengahan, ataupun dihazafkan pada awal sanad sehingga ke penghujung sanad. Qala Nabi SAW, terus dihazafkan awal sanad sampai ke penghujung. Qala Nabi, maka dipanggil hadis mu'allaq, maka ini tidak dipanggil sebagai hadis yang muttasil. Hadis mu'dal, hadis yang gugur dalam sanad tadi dua orang perawi secara berturut-turut, maka juga tidak bersambung, maka terkeluar daripada hadis muttasil. Mu'an'an al-isnad, hadis mu'an'an pada sanad hadis yang digunakan oleh mudallis, oleh perawi yang melakukan tadlis, melakukan kesamaran dalam pengriwayatan hadis, qabla tabayyuni sama'i, sebelum ditabayyunkan, dipastikan yang perawi itu betul-betul mendengar daripada gurunya ataupun tidak. Maka terkeluarlah hadis mu'an'an kalau digunakan oleh perawi-perawi mudallis tadi. Jadi dengan qaid ittisal, wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu. Yattasil isnaduhu tadi mengeluarkan mursal, munqati', mu'allaq, mu'dal, mu'an'an. 5 jenis hadis yang dhaif tadi ni. Kemudian dengan qaid sama' tadi, wa ma bi sam'in, qaid sama' tadi dalam nazam tadi, maka mengeluarkan ittisalus sanadi bi ghairi sama', mengeluarkan bersambung sanad tanpa cara mendengar.
yang telah saya jelaskan tadi, sebab sanad itu boleh bersambung dengan cara selain sama. Dengan disebutkan tadi ada 8 cara. Cara qiraah boleh jadi, dengan cara ijazah, dengan cara mukatabah, sebagai tadi disebutkan tadi, maka dia boleh juga bersambung dengan cara selain sama, iaitu ijazah. Yang paling kuat ijazah lah. Bila guru mengijazahkan, maka dia memberi izin untuk meriwayatkan akan hadis ataupun kitab tersebut. Maka keizinan itu adalah bersambung daripada gurunya, daripada guru sampailah kepada sanad yang terakhir dalam pengriwayatan hadis ataupun kitab tersebut. Jadi ijazah juga bersambung, tapi bukan dengan cara sama. Jadi dengan qaid sama tadi mengeluarkan bersambungnya sanad dengan cara selain mendengar, iaitu seperti ijazah, seperti mana seorang guru mengatakan ajazani, yaqul ka'an yaqula ajazani fulanun qal ajazani fulanun. Seperti mana seorang guru mengatakan ajazani fulan, telah diijazahkan kepada aku oleh si fulan, oleh seorang guru. Qal ajazani fulan, dan guru dia pula telah menjazahkan kepada aku. Qala ajazani fulan. Maka ini adalah satu bentuk bersambung sanad, tapi bukan cara mendengar, tapi dia dengan cara pengijazahan, keizinan daripada seorang guru kepada anak muridnya untuk meriwayatkan hadis ataupun meriwayatkan kitab-kitab yang ada pada guru tersebut. Baik. Dan terakhir kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ulima anna al-musnada akhassu min al-muttasil fa kullu musnadin muttasil wala aksa. Dan diketahui bahawasanya musnad itu lebih khusus, akhas, lebih khusus daripada hadis muttasil. Kenapa? Sebab fakullu musnadin muttasil, setiap hadis musnad itu adalah muttasil, tetapi tidak semua hadis muttasil itu adalah musnad. Ini telah kita bincangkan panjang lebar masa membincangkan hadis musnad. Kan kita sebut hadis musnad ini dia adalah gabungan antara marfu' dan juga muttasil. Kalau ada dua bulatan yang bertindih, itu, maka musnad duduk di bulatan kecil tengah-tengah. Bulatan kecil tengah-tengah ni. Kan ada bulatan kecil tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni ada bulatan kecil, maka bulatan kecil yang tengah-tengah itu adalah musnad. Kenapa? Sebab musnad ini ialah hadis yang mana sebab dia lebih khusus. Muttasil lebih umum, marfu' juga lebih umum. Maka musnad ini lebih khusus daripada marfu' dan juga muttasil. Sebab apa? Sebab musnad ini ialah hadis yang mana memang hadis yang bersambung sanadnya dan mesti disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu, mesti marfu', disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil hadis musnad. Tetapi hadis muttasil, maka tidak semestinya dia adalah musnad. Musnad confirm muttasil, dan confirm musnad itu adalah marfu'. Tetapi marfu' belum tentu musnad, dan muttasil belum tentu musnad. Tapi musnad confirm marfu' dan confirm muttasil. Musnad memang dia bersambung sanadnya daripada seorang perawi ke perawi, dan dia adalah marfu'. Muttasil dia bersambung, tapi tidak semestinya dia adalah marfu'. Muttasil dia boleh jadi muttasil marfu', boleh jadi muttasil mauquf, dan juga boleh jadi muttasil yang maqtu', ataupun dia mausul, muttasil dinisbahkan kepada tabi'in, muttasil ila Sa'id ibn al-Musayyab, dinisbahkan kepada Sa'id ibn al-Musayyab, ataupun muttasil kepada Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab, muttasil ila Ibn Shihab Az-Zuhri. Baik. Jadi itu menunjukkan bahawa muttasil itu lebih umum daripada musnad, musnad lebih khusus daripada muttasil. Jadi musnad itu ada, setiap musnad itu adalah muttasil, dan bukan muttasil itu adalah musnad. Jadi dia boleh muttasil mauquf, muttasil marfu', muttasil maqtu'. Tapi musnad confirm dia adalah muttasil dan juga marfu'. Marfu' pula dia tidak semestinya bersambung sanad. Dia boleh jadi juga marfu' yang terputus sanadnya. Walaupun dia nisbahkan kepada Nabi,
tapi boleh berlaku munqati' pada sanad-sanadnya. Dan boleh jadi muttasil, bersambung sanad-sanadnya. Jadi itu telah kita bincangkan sebelum ini. Dan terakhir kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa hukmuhu kasabiqihi, maka hukum hadis muttasil ini sama seperti sebelumnya, seperti hadis musnad, yang mana ada musnad yang sahih, ada musnad yang hasan, ada musnad yang dhaif. Jadi demikian juga muttasil, ada muttasil yang sahih, ada muttasil yang hasan, ada muttasil yang boleh jadi muttasil yang juga dhaif. Muttasil dia bersambung tapi dia dhaif, mungkin disebabkan perawi-perawinya yang dhaif. Mungkin disebabkan berlakunya syadz, mungkin boleh disebabkan berlakunya illah dalam hadis tadi. Jadi hukum muttasil itu hadisnya ada 3 lah. Kalau dia menepati syarat hadis sahih, cukup 5 syarat hadis sahih, kalau ingat lagi, maka cukuplah muttasil, ittisalus sanad, dinaqalkan perawi yang adil, yang dhabit, tidak berlaku syadz, tidak berlaku illah, maka hadis itu muttasil yang sahih. Dan demikian juga kalau dia cukup syarat hasan, maka dia menjadi hadis muttasil yang hasan, sanadnya sanad yang hasan, yang muttasil yang hasan. Dan demikian juga kalau dia dhaif, maka dia muttasil yang dhaif. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu dahulu perkongsian kita tentang jenis hadis muttasil ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami perbahasan hadis muttasil ini, yang mana muttasil ini hadis yang bersambung sanadnya daripada perawi kepada perawinya, yang mana setiap perawinya itu mendengar daripada guru-gurunya sehingga sampai ke penghujungnya, sampai kepada Rasulullah, pun sampai kepada para sahabat Nabi. Dan juga dalam satu pendapat para ulama hadis mengatakan boleh juga sanad itu bersambung sehingga sampai kepada tabi'in rahimahumullahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita kalau boleh, kita nak kita ini sampai dalam ilmu kita ini muttasil. Kita dalam ilmu agama ini kita kena pastikan bahawa ilmu yang kita dapat ini bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana para ulama sebut kepada kita. Maka sanad itu, kata guru kami Syekh Dr. Usamah Said Mahmud Al-Azhari hafizahullah ta'ala, maka dalam ilmu ini maka sanad ada sanad riwayah, sanad dirayah dan juga sanad tazkiyah. Maka sanad riwayah ini sanad dalam pengriwayatan hadis, kitab-kitab para ulama, pengriwayatan kitab-kitab para ulama yang muktabar ini. Kemudian ada sanad dirayah, sanad kefahaman dalam memahami akan kitab-kitab dan pengriwayatan hadis tersebut, itu juga ada sanad dirayah. Dan juga sanad tazkiyah, sanad dalam kita nak menyucikan rohani kita, untuk memastikan kita berakhlak dengan akhlak mahmudah, membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, maka itu panggil sanad tazkiyah. Maka kita dituntut adanya sanad dalam ketiga-tiga cabang tadi untuk kita berhubung sampai kepada manba' al-ilm, sumber ilmu yang utama, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama Al-Azhar Al-Sharif, antara para ulama yang adanya sanad ketiga-tiga sanad keilmuan tadi, sanad riwayah, sanad dirayah dan juga sanad tazkiyah ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat berguru dengan para masyayikh Al-Azhar yang mana bersambung rantaian keilmuan mereka dari segi ilmu riwayah, dirayah dan juga tazkiyah sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan barakah itu mudah-mudahan dapat memimpin kita semua untuk memahami Islam dengan kefahaman yang jelas, bukan kefahaman yang menurut pandangan-pandangan logik akal semata-mata. Wallahu alam. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim lakum, mohon maaf atas terlebih masa terlajak bicara. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi jenis perbahasan yang seterusnya, iaitu hadis musalsal. Hadis musalsal biiznillah. Pada Sabtu akan datang biiznillah pada waktu petang ini pukul 3 hingga pukul 4. Namun kita terlajak sedikit untuk menghabiskan perbahasan tentang hadis muttasil ini.
Jadi kita sama-sama tangguh dengan membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Wallahu alam. Tanggungan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira kepada yang ada bersama-sama dengan kita sehingga sampai ke penghujung majlis kita pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati akan masa kita pada petang ini dan dikurniakan kefahaman untuk memahami ilmu mustalah hadis dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kullu 'am wa antum bi khair. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.